Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam hujung minggu semuanya, bersama saya Rizal Ismail untuk Jom Santai Malam. Apa khabar semuanya? Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat, baik-baik semuanya. Mungkin ada yang kurang sihat, demam ke, pening kepala ke, yang kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. InsyaAllah boleh lakukan apa sahaja aktiviti yang dirancang sepanjang hari ni. Hujung minggu ni pastinya macam-macam aktiviti yang nak dilakukan. Untuk Jom Santai Malam, pastinya ada perkongsian bersama dengan tamu istimewa kita, dan bersama dengan siapa agaknya hari ini untuk kita bincangkan topik bicara kita. Lepas ni saya kongsikan dengan anda. Nantikan kejap je lagi untuk perkongsiannya bersama saya Rizal Ismail untuk Jom Santai Malam. Jom sama-sama kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tenang jiwa kita sentiasa dalam apa je urusan kita lakukan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Insya-Allah dapat juga bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jom santai malam bersama dengan anda, tamu istimewa kita. Datang jauh dari seberang laut ni, dan bersama saya sekarang ni alhamdulillah bersama dengan Ustaz Nazri Johani dari Ranau sekarang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? InsyaAllah baik. Alhamdulillah. Jauh daripada Ranau. Saya di Kelang, Selangor. Abang Nazri di Ya, Ranau. kita sangat berjauhan ni. Hebat je zaman sekarang. Senang je kita. Ya, betul-betul dengan media sosial yang ada, boleh kita berinteraksi. Dalam Jom Santai Malam ni, dapat juga kita bersua dengan Abang Nazri Johani. Walaupun secara online, tapi sangat teruja untuk sama-sama kita kongsikan hari ni. Topik bicara kita berkaitan dengan popular di mata manusia, belum tentu pada pandangan Allah. Tapi sebelum tu, kalau biasa hujung minggu hari Ahad ni, daripada pagi sampai ke petang tu, kalau tak ke madrasah, apa agaknya aktiviti yang Abang Nazri sendiri buat? Saya merupakan pendiri madrasah ni. Jadi saya sebenarnya kalau saya memang tak selalu ada di madrasah kerana saya mengatur dari luar. Sekali-sekala je saya datang ke sana. Tapi saya sibuk mengatur setiap kerja-kerja staff yang kita dah beri amanah. Jadi saya kena cek semua jalankan kerja ke tidak. Lately dalam seminggu dua ni memang agak sibuk untuk menjawab call-call yang bertubi-tubi. Ada banyak WhatsApp, kemudian bila urusan-urusan madrasah ada benda nak dibayar, saya bayar online je. Semua online, tapi memastikan semuanya berjalan dengan lancar lah begitu. Okey, dan pastinya ramai yang tonton video ni. Kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi tonton di channel YouTube Rizal Ismail Official. Saya yakin ramai yang tahu Abang Nazri Johani ini merupakan bekas kumpulan legenda, kumpulan Raihan, pengasas Mahat Tafiz Bayu Syahadah, seperti mana yang Abang Nazri bagi tahu tadi. Dan saya sangat yakin semua rakyat Malaysia pun dah tahu berkaitan dengan bencana yang berlaku sehingga merobohkan Mahat Tafiz Abang Nazri sendiri. Mungkin perkembangan terbaru dari segi penyumbang untuk prasarana bagi Mahat Tafiz Bayu Syahadah setakat ni macam mana Abang Nazri? Madrasah ni dapat musibah ni hampir setahun dah. Dah hujung-hujung ni bila ada sahabat-sahabat ataupun hamba-hamba Allah yang datang berziarah nak tengok apa yang berlaku, maka dia jadilah satu cerita yang tak dapat saya bendung, di mana semua ramai orang yang cuba nak tolong. Hikmahnya sangat baik, di mana penyumbang-penyumbang ini tadi bila dapat info yang benar, dapat ada yang datang sendiri tengok. Kini keadaannya saya dah boleh buat pembaikan pulih sedikit demi sedikit, tetapi saya tidak dapat buat di tapak asal tu kerana di situ tu terlalu besar dia punya kos dia. Jadi saya kembali ke madrasah lama saya dulu di kampung isteri saya.
Kampung Bitaon, walaupun agak jauh dari Pekan Ranau, lebih kurang 70 kilometer dari Pekan Ranau, memang agak jauh. Dalam masa tahun ini juga ada beberapa orang yang datang terus untuk nak hantar anak belajar. Jadi beberapa bulan ni kita cuba beritahu yang madrasah belum boleh beroperasi. Jadi keadaan ini membuatkan saya terpaksa bertindak lebih agresif, dengan semangat yang lebih kuat untuk mulakan balik dan cuba untuk mencari dana yang kita perlukan. Jadi alhamdulillah saat ni ada mula masuk penyumbang-penyumbang, jadi kerja-kerja untuk menambah prasarana keperluan di Madrasah Kampung Bitaon tu dah boleh dijalankan lah, insya-Allah. Alhamdulillah. Pastinya penyumbang-penyumbang dan dana-dana yang dapat tu dapat mudahkan lagi lah urusannya. Amin. Mudah-mudahan kita doakan Amin, segalanya amin, berjalan amin, dengan insya-Allah. lancar. Amin, insya-Allah. Masa awal dulu kemunculan pastinya ramai yang mengenali Abang Nazri ni melalui kumpulan Raihan. Kalau dulu kumpulan Raihan ni Abang Nazri Johani sendiri, Allahyarham, Azhari Ahmad, Cik Amran Idris dan juga Abu Bakar Mat Yatim serta Amran Ibrahim. Tapi kini tinggal 3 orang, Cik Amran Idris, Abu Bakar Mat Yatim dan juga Amran Ibrahim. Okey, bekas kumpulan sekarang ni Abang Nazri sendiri, Nazri Johani, ya, Nordin Jaafar dan juga Zul Fadli Mustaza. Ataupun kita kenali dengan Afad lah. Kurang lebih 17 ke 20 buah album, tambah dengan kompilasi lagi, ya, lebih kurang dalam 500 lebih juga lagu kot Abang Nazri ya, Raihan. Lagu-lagu lebih mungkin dah dalam ratusan lah ada ya. Penambahan tu juga termasuk yang kita remix, rakam balik apa semua tu lah. Yelah, betul lah. Sebelum kita nak teruskan coret-coret dan perkongsian pada ni, kita nak tengok dulu. Kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Abang Nazri Johani, mantan kumpulan Raihan. Kembali bersama saya Rizal Ismail dan Ustaz Nazri Johani. Pada hari ini alhamdulillah bersama dengan kita. Tadi kita saksikan banyak antara album-album Raihan. Okey, bermula 1997 lagi, Puji-Pujian, kemudian hujung 1997 pun album Syukur, diikuti 1999 Senyum, 2000 koleksi nasyid terbaik dan banyak lagi ya, sehingga tahun 2006 Tawakal, 2005 ada lagi satu album Amin dan banyak lagi kalau kita nak sebutkan. Okey, ada banyak-banyak album tu Abang Nazri. Mana satu agaknya album yang menjadi pilihan hati, yang mungkin ada orang kata sesuatu lah yang rasanya menjadi pilihan Abang Nazri daripada banyak tu, atau mungkin ada kenangan yang indah lah bersama dengan Raihan kan? Okey, silakan. Sudah tentunya kalau album-album yang terawal 97, 98, 99 itu memang album-album yang bila kita terbitkan tu kan, kita sentiasa rasa macam alhamdulillah kita dapat meneruskan usaha. Jadi kita sangat macam bersyukur dalam keadaan sangat sibuk pada zaman tu, tapi kita dapat juga melahirkan album. Bila sampai ke album yang akhir-akhir tu, saya suka pada album Amin kalau tak silap tu, kerana di situ ada gambar anak arwah Zairi. Kulit album tu dapat kita buat letakkan gambar anak arwah. Jadi saya memang album tu saya suka kerana kulit album dia, sebab saya rasa saya dapat bawa jiwa arwah tu bersama saya dengan melihat anaknya, dan kita abadikan gambar anaknya di kulit album tu sendirilah. Ya, gitu. Kalau saya boleh tahu album Senyum ke Syukur? Album Amin. Oh, Amin. Yang gambar orang susun bulat ada gambar tu. budak. Agak ada gambar budak-budak semua tu. Tahun 2005 kalau tak salah saya. Ya, album tu 2005. Biasanya album macam tu kita buat 2004, dia keluar 2005. Jadi album tu setahun sebelum saya last bersama Raihan. Tapi 2005 tu saya dah tak bersama Raihan tu. Jadinya tahun 2005 tu kita dapat siapkan album yang
keluar 2006 gitu. Okey, menjadi kenang-kenangan lah dan ingatan ya. Okey, dan Betul. pastinya kenangan bersama dengan Raihan tu pun masih lagi terpahat dalam hati Abang Nazri sendiri kan. Okey, antara Ya betul. perkembangan terbaru Abang Nazri Johani sendiri terbaru ni menampilkan kolaborasi bersama dengan One Part menerusi lagu Laila Majnun. Okey, kita nak ucapkan tahniah kepada Abang Nazri dan One Part dah cecah Alhamdulillah, terima kasih. 169 bersama-sama dah cecah 169,125 view. Tapi sekarang ni saya rasa dah lebih dah tu di platform Ya, YouTube okey. channel dah sentap. Nanti kita nak ulas lebih panjang lah berkaitan dengan Laila Majnun ni. Mungkin awal ni kita nak tahu 3 perkataan yang menggambarkan lagu Laila Majnun ni pada Abang Nazri sendiri. 3 perkataan. 3 perkataan. Tak sangka, alhamdulillah, subhanallah. Subhanallah. Gitu. 3 perkataan kan. Okey, tak sangka, alhamdulillah, subhanallah. Dan alhamdulillah memang nampaknya dah tengah trending sekarang ni lagu tu. Ya, kita nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada Abang Nazri dan juga One Part. Banyak lagi kita nak share tentang Abang Nazri dan sebelum tu kita nak pergi sikit pada topik bicara kita Abang Nazri. Topik bicara kita popular di mata manusia belum tentu lagi pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, istilah popular tu pada pandangan Abang Nazri sendiri sebagai seorang pendakwah, sebagai penyanyi nasyid ni sebenarnya perlu ke kena ada title popular dulu baru kita nak sampaikan kebaikan tu? Sesungguhnya memang kita tidak perlu popular untuk sampaikan dakwah. Memang betul-betul tak perlu popular. Permulaan para ustaz yang dah jadi ustaz-ustaz yang popular sangat ketika ni, sibuk dengan jadual jemputan, menyampaikan ilmu. Semuanya tu bermula dengan orang tak kenal dia. Mereka tidak pun berfikir nak jadi popular. Cuma lain sikit lah. Dia niat-niat orang ni ada macam-macam. Kalau memang niat nak popular, dia bekerja macam kita juga. Relax-relax ada juga. Tapi ada yang bekerja keras lah. InsyaAllah kalau kita ni dalam hati ni memang sentiasa dengan Allah, sentiasa dengan Rasulullah SAW, pemikiran kita, hati kita, yang kita fikir itu adalah kita bekerja di dalam dakwah gitu. Saya selalu cakap saya tak rasa excited nak pergi tempat orang, tapi saya kata saya rasa bekerja. Tapi maksud bekerja tu yang saya katakan adalah pergi buat kerja dakwah lah. Jadi pergi tu susah ke, jauh ke, dekat, memang kita buat tu kerana Allah dah beri kita jalan di situ berkarya dan Allah izinkan kita diterima sampai keluar negara. Semua tu hendaklah kita ingat sebagai satu kehendak Allah SWT, satu penyusunan Allah SWT pada kita. Jadi popular tu dia akan datang sendiri sebenarnya. Popular ni macam benda produk yang kita cuba jual, macam juga Al-Quran yang cuba kita hafal. Kita berusaha sikit dan kita sentiasa di situ, dan insya-Allah dengan produk yang baik tadi orang akan suka dan orang akan cari dan orang akan nakkan benda tu. Dekat sini terbagi pula tu. Ada orang buat kerja agama, ada orang buat kerja sia-sia, ada orang buat kerja lawak saja kerana nak popular tadi. Bidang nyanyian ni pula memang terikat kepada dua persangkaan lah. Adakah nak popular atau nak perjuangkan hiburan nasyid. Benda tu dalam hati orang, kita tak dapat nak tahu nilai pun kan. Tak dapat nak nilai, hanya Allah yang tahu. Untuk hal kebaikan berdakwah ni, popular tu memang perlu supaya orang nak dengar. Mula-mula tadi saya cakap tak perlu, tetapi satu saat nanti perlu juga. Sebab orang yang membawa cerita tentang ilmu yang kita sampaikan, tentang lagu yang kita sampaikan, dia akan nak dengar dan semua orang bercakap. Jadi alhamdulillah pada zaman sekarang kita ada media YouTube, Facebook, Instagram dan juga TikTok. Rupanya biarpun ada bermacam-macam benda yang sia-sia di dalam tu, tetapi kita juga kena berjuang, kena berusaha juga berada di sini untuk menyampaikan kalimah-kalimah Allah, dakwah, menyambung lidah Rasulullah supaya ramai orang boleh tahu. Ada orang yang mungkin satu ketika dia tak nak tahu, dia tak nak dengar, tapi insya-Allah mudah-mudahan satu hari nanti dia akan dengar. Kalau diri dia tak dengar, mudah-mudahan satu hari nanti saudaranya akan dengar atau anaknya akan dengar. Begitulah Rasulullah SAW berharap kepada kaum Taif yang
Rasulullah berdakwah, Rasulullah datang, disambut dengan humbanan batu. Tapi Rasulullah bersabar dan Rasulullah bercakap, insya-Allah suatu hari nanti akan lahir daripada sulbi mereka ini yang akan memegang panji-panji kalimah Allah. Jadi dalam soal keikhlasan ini kita tidak boleh mengharap, karena orang ikhlas dia berbuat itu hanya untuk nak mendapatkan Allah, dapatkan redha Allah. Itulah ciri-ciri ikhlas ni. Dia tak mengharapkan apa-apa, tapi dia harapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengasihinya ataupun Allah sayang pada dia. Pun sebenarnya kalau tahap lebih tinggi tidak ada harapan. Buat kebaikan tidak mengharap apa-apa. Itu tahap orang yang mengenal Allah. Ya Allah, terpulanglah pada Engkau, nak menerima apa yang saya buat. Saya hanya nakkan Engkau, ya Allah. Jadi dia tak ada apa-apa, cuma dia nak Allah saja. Allah tu kan maha kuasa, dia maha memberi, maha mengambil balik, maha membinasakan dan maha membina. Kalau kita sudah faham itu, masuk dalam jiwa kita, kita sentiasa dengan Allah, kita selalu berserah dengan Allah SWT. Popular tadi, ada tak ada, perlu atau tak perlu, dah jadi benda yang biarlah dia berlaku dengan sendirinya. InsyaAllah begitu saja. Ya, betul tu. Yang paling penting macam Abang Nazri bagi tahu tadi, kita perlu niat apa yang kita nak buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah popular dan kemasyhuran orang kenal tu sebab orang dah suka kan, baru akan datang insya-Allah. Okey, itu serba sedikit berkaitan dengan topik bicara kita pada hari ini. Okay, kita nak rehat kejap Abang Nazri. Okay, kembali lepas ni kita nak kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Abang Nazri Johani dalam Jom Santai Malam. Masih lagi bersama saya Rizal Ismail ditemani Abang Nazri Johani pada hari ini. Kalau kita tengok tadi video persembahan Abang Nazri Johani dalam satu persembahan saya kira ya, dan lagu yang dinyanyikan tu lagu berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Abang Nazri nak berkongsi dengan kita juga macam mana agaknya Abang Nazri boleh menyanyikan, mempersembahkan sesebuah lagu tu terutamanya berkaitan dengan Rasulullah dengan sepenuh jiwa sehingga orang yang mendengar tu terasa dan meruntun jiwanya. Bukan satu yang mudah sebenarnya kan. Mungkin ada amalan-amalan yang biasa Abang Nazri amalkan kan untuk dikongsikan. Silakan. Alhamdulillah. InsyaAllah lillahi ta'ala, amalan-amalan tu kalau ada pun hanyalah sentiasa mengikhlaskan diri. Bila kita menyampaikan ilmu, jangan merasa memiliki ilmu itu. Bila kita menyanyi, jangan merasa kitalah yang sedap suara, kitalah yang pandai menyanyi. Tapi kekallah dengan Allah SWT sepanjang kita membawakan lagu-lagu. Jadi bila hati kita ni sentiasa dengan Allah, karena saat itu, saat bila kita menyanyi atau bercakap, terutamanya menyanyi ni, itulah saat yang akan datang cucukan jarum-jarum daripada syaitan menyatakan kepada kita benda-benda yang berbentuk riak, berbentuk ujub. Kalau kita betul-betul ingin mencari redha Allah, walaupun kadang-kadang tergelincir sedikit kita tetap berusaha bahawa ketika saat menyanyi itu kita ingat Allah, kita ingat Rasulullah, kita ingat Allah, kita ingat Rasulullah. Jadi kita di dunia ni hanyalah menyampaikan apa yang Allah pesan dalam Al-Quran, hanyalah menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadisnya, dan kita berniat untuk menyambung lidah Rasulullah SAW. Itu sangat penting, sebab barang siapa yang merasa dirinya bagus, pandai, maka disitulah dia sudah meniti di atas jalan nafsu dan jalan godaan syaitan. Begitu. InsyaAllah. Okey, jadi apa-apa pun memang setiap kali persembahan tu apa yang Abang Nazri amalkan niat kerana Allah dan nak sampaikan sesuatu tu supaya menyerap dalam hati pendengar tu kan. Saya dengar banyak antara lagu-lagu yang Abang Nazri nyanyi tu memang sangat terkesan lah. Kadang-kadang bila dengar hari tu betul-betul tu sampai boleh mengalirkan air mata dan menimbulkan saya sendiri pun lah. minta maaf, saya sendiri pun kadang-kadang sebab bila menyanyi itu. Sebab apa?
dia akan Mhm. tiba-tiba datang satu rasa yang Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mhm. Kan kadang-kadang kita terlihat orang di hadapan, ada yang menangis. Mhm. Oh, buat kita lagi sedih lah sebab ya Allah, aku hanya nak Engkau ya Allah. Aku nak benda-benda yang saya bawa ni membawa orang kepadamu ya Allah. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Kadang-kadang kita terfikir betapa sedikitnya kita mengingat Allah, betapa sedikitnya kita berselawat. Itu yang buat kita rasa sedih tu, kadang kita rasa sebab ya Allah, itulah benda-benda macam tu lah insya-Allah. Mudah-mudahan semua tu dapat kita cuba amalkan lah, terutamanya kepada musyrik-musyrik Malaysia kan. Bukan rasa macam, oh suara aku sedap kan. Jadi benda tu tak akan sampai kan, sesuatu yang nak disampaikan tu tak akan sampai. Okey, banyak Ya lagi kita nak betul. cerita lepas ni Abang Nazri. Kita rehat kejap ya. Ah, Kalau nak minum boleh okey. minum jugalah, sambil-sambil tu kan. Okey, kita rehat kejap. Okey. Okey, kembali lepas ni bersama saya InsyaAllah. Rizal Ismail dan Abang Nazri Johani. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya Terima kasih kepada anda yang tonton channel YouTube Rizal Ismail Official. Jangan lupa untuk berikan sokongan anda dengan like, komen, share dan subscribe YouTube channel Rizal Ismail. Untuk Jom Santai Malam pada hari ini bersama saya Rizal Ismail dan Abang Nazri Johani, mantan kumpulan Raihan. Dan walaupun sekarang bergerak secara solo, kita nampak Abang Nazri ni sangat aktif ya, menghasilkan lagu-lagu yang baru dan lagu-lagu Raihan lama yang diperbaharui, dan juga ada lagu-lagu kolaborasi bersama dengan artis-artis sekarang ni ya. Dan sibuk juga ya dengan menjadi pengasas, menguruskan untuk pusat tahfiz di mana tadi, di Ranau Abang Nazri? Di Ranau, Al-Tahfiz Di Bayu Syahada di Ranau. ya, Bayu Syahda di Kampung Ranau. Bitaon Ranau. Ya. Okey, mungkin sekarang ni lah bila dah secara solo ni, mungkin apa agaknya perasaan ataupun mungkin kelainan yang Abang Nazri rasakan setelah bergerak secara solo ni tanpa kumpulan Raihan? Mungkin Abang Nazri boleh kongsikan. Atau okey je? Okey, alhamdulillah. Dia gini, Alhamdulillah. dulu bila saya nak bagi sebahagian masa ni ada orang yang tak faham. Orang faham macam saya nak tinggalkan bidang hiburan totally. Yang ini pemahaman manusia ni dia berperingkat-peringkat kan. Tapi apa yang saya nyatakan satu ketika dulu, saya kata saya nak beri sebahagian daripada hidup saya ni untuk dapat membangun kerja-kerja dakwah di bidang selain menyanyi gitu. Sudah tentu kita memang dari awal sebelum Raihan pun kita memang berdakwah dalam hiburan, iaitu menyampaikan, membangun lagu nasyid ni agar dapat disampaikan ilmu-ilmu dalam Islam ni melalui lagu nasyid. Dan keduanya kita berharap lagu nasyid ni akan dapat diterima, didengar oleh semua peringkat umur dan juga semua bangsa. Itu memang niat kita dulu. Kita nak mengangkat martabat lagu nasyid tu. Karena kita memang hanya membawa mesej-mesej ketuhanan, mesej-mesej ilmu. Niat sebelum kita membuat album tahun 1997 tu, 96 tu sebenarnya dah recording dah. 97 keluar album kan gitu. Bila saya tidak bersama Raihan tu, saya memang berfikir untuk dapat berusaha dan banyak masa untuk ditumpukan jalankan kerja-kerja dakwah ke kampung-kampung dan cuba membangunkan madrasah pada waktu itu. Namun sebenarnya apa yang orang nak dengar daripada saya ketika saya datang berdakwah? Orang kenal saya Nazri Johani dan orang nak dengar suara saya. Jadi suara saya itulah juga sebetulnya penarik untuk orang datang ketika kita datang ke surau, ke masjid tertentu yang kita datangi. Memang tak ada lain pun sebenarnya. Orang nak Nazri Johani, dia nak dengar juga Nazri bercakap, tapi dia nak dengar Nazri bernyanyi. Memang menyanyi itu adalah satu benda. Sampai ke hari ini pun, kiranya ada orang yang nak panggil saya untuk sekadar penyampaian tazkirah. Mula-mula cerita-cerita tu nak panggil, dia tak cakap lagi misalnya ni. Kita closing beberapa hari tu dah macam okey dah terima program tu nak jadi dah. Nanti dia akan cakap, Ustaz, nanti boleh bawa 1-2 lagu juga ya. Satu lagu. Jadi sebab itu sekarang kita ni berurusan dengan orang. Saya sendirilah, saya punya konsep ni adalah menyampaikan lagu dan tazkirah begitu. Sebab ya lagu tu sudah menceritakan ilmu dan kesedaran, tetapi
kita kena juga menghurainya sedikit, Betul. menyentuh bab-bab tertentu yang boleh menjadi pengisian di tempat yang kita dijemput tu. Saya tak fikir yang macam mana keadaan saya bersendirian. Tapi Bersendirian. kawan-kawan saya dalam industri muzik nasyid ni, mereka tak sabar nak suruh saya buat album balik gitu. Jadi terutamanya tim record, mereka ni lah yang Ya. berjasa. Memang waktu tahun 2006 kan saya dah tak bersama Raihan. 2006 tu, 2007 saya memang tak fikir nak buat album. Tapi adik-adik saya ni di Intim dan yang lain-lain semua, abang buatlah album, buatlah lagu baru, tu rakamlah apa-apa lagu kan. Jadi terutamanya Intim Record ni jasanya tu besar situ sebab dialah yang beri semangat saya, bang kita buat album ya. Dengan Intim masa tu album apa Abang Nazri? Pertama saya record Imam album Cara. dengan Intim Record, itu album Syahadah. Oh, Jadi dalam Syahadah. album Syahadah tu semua Yang lagu baru tu. Yang lagu Muslimah tu ya? Ke Lagu Intim Muslimah juga? tu dalam Permata Hati. Saya ada 3 Oh, album. Dapat Hati. Oh. Permata Hati. Mula-mula Syahadah, Permata Hati, kemudian baru Nostalgia Dezik. Sebetulnya memang Intim Record sendiri ada tanggungjawab untuk menghasilkan produk. Jadi dia kena carilah siapa yang kena record ni. Dia memang memujuklah dekat saya, bang kita buat album bang. Okey, insya-Allah. Itu. Jadi kita pun bahagia juga kan. Terima dengan hati terbuka lah maksudnya. Terimalah dengan hati terbuka. Tak apalah. Satu yang kita kena selalu fikir dalam hidup kita ni, memang kita merancang macam-macam. Tapi Allah yang merancang sebenarnya. Yang kita rancang tu sebenarnya. Jangan kita pernah fikir yang aku bijak merancang ni. Tak. Memang kita boleh rancang. Tapi Allah yang lebih tahu perancangannya. Dia tak nak seseorang tu hilang. Buatlah orang lain. Pergi tahu Nazri. Panggil dia buat recording. So umpama begitulah Allah memberikan satu ilmu dan kemahuan pada orang lain. Berlakulah kita buat album balik. Tapi dalam keadaan buat kerja dakwah, kemudian buat album ni, lillahi ta'ala saya dulu dalam Raihan tu berfikir saya tak akan berpisah dengan Raihan. Saya tak akan tinggalkan Raihan. Tapi oleh kerana bila mana saya fikir saya nak beri masa di Sabah banyak, saya fikir saya pasti mengganggu jadual Raihan, dari segi jemputannya. komitmen kan? Dari segi komitmen. Saya memang fikir kalau pergi seminggu, 2 minggu atau berpuluh hari, pasti ini benda yang akan terganggu jadual panggilan Raihan tu. Jadi saya tak mau yang disebabkan saya, Raihan susah menyanyi. Banyak benda tertangguh-tangguh kan? Jadi saya terus cakap, bila saya putus hati untuk nak beri masa balik Sabah, buat ikut kawan-kawan buat program dakwah di sini, saya terus cakap dengan Raihan saya nak jumpa dan saya minta maaf, minta diri kerana saya fikir saya dah sampai masa untuk saya beri masa untuk bantu sahabat-sahabat saya buat kerja dakwah di Sabah. Sebab saya tak nak Raihan terganggu. Jadi saya minta undur diri dan saya kata ambillah pengganti saya insya-Allah agar kamu dapat teruskan. Begitulah yang berlaku sebenarnya. Cuma saya tak tahulah keadaan perasaan mereka macam mana. Yalah, hati orang kita tak tahu kan. Hati orang, betul. Cuma waktu itu Raihan pun tidak menghalang saya untuk berhenti. Jadi saya rasa macam alhamdulillah lah kan. Kawan tak marah, kawan tak halang. Okey, mungkin Allah izinkan saya untuk bersendiri sekejap. Jadi kita bukan niat seperti mana orang anggap kita ni nak jadi menyanyi solo supaya cari rezeki seorang-seorang, boleh senang seorang-seorang. Macam mana kita nak jadi solo ni bila tak ada album kan susah juga, tak ada lagu sendiri susah juga. Yang Abang Nazri terancang dengan Intim tiba-tiba dah ada album ya? Saya tak minta pun dengan Intim. InsyaAllah boleh tanya Intim, ada tak Abang Nazri pujuk-pujuk ke merayu-rayu buat album? Boleh tanya dia. InsyaAllah lah. Kita tak buat macam tu sebab saya fikir, itu je fikiran saya. Saya berserah dengan Allah SWT. Sebab tu Riz, saya nak ceritakan, kan dalam saya punya TikTok yang viral tu saya kata, waktu saya pergi 20 hari, habis 20 hari saya lepas solat asar tu, saya dapat satu suara, saya dengar satu suara menyatakan, Nazri, engkau teruskanlah kerja dakwah ini. Tapi ingatlah kata suara tu, yakinlah dengan rezekiku. Sebab memang kita pergi buat kerja dakwah ke pedalaman-pedalaman di Sabah ni, siapa nak tolong bagi duit kat kita? Tak ada. Betul. Kita yang kena cari duit, bawa, berikan pada mereka. Sebab nak pergi ke kampung-kampung ni, kita kena bawa bantuan, sumbangan. Satu beg plastik tu untuk berapa puluh orang. Satu beg plastik tu dengan harga 90 ke 100 ringgit. Kalau dah 10 ke 20 ke 50 nak kena bagi dekat kampung, banyak tu ribuan duit ya. Betul. Jadi bukannya kita dapat mencari kekayaan di situ, tetapi kita redha bersusah-susah
untuk mencari uang ringgit, bantu orang yang masih kekal dalam Islam, walaupun miskin, walaupun susah. Jadi di situ yang bila saya tengok perjalanan saya ke sana sini, saya merasa sedih sebenarnya bila saya tengok orang-orang Sabah yang di kampung-kampung rumahnya dibuat daripada kayu-kayu buruk, daripada ditampal dengan canvas-canvas, zinc yang dah buruk. Di situ yang buat saya sedih sangat. Saya cakap, ya Allah, masih ada hamba-hambamu yang kekal sebagai orang Islam di tanah airku, di negeriku, tapi kesiannya mereka ni tidak berilmu dan tidak dapat kita sampaikan ilmu. Jadi apa saya fikir kalau macam ni kita kena buka madrasah, kena banyakkan pondok. Sebab saya tengok Semenanjung, di seluruh negeri ada banyak madrasah, ada banyak pondok. Sebab itulah umat ini berubah, umat ini bertambah yang berilmu, bertambah amal, masjid jadi meriah, di mana surau-surau pun ada orang solat, ada persatuan yang menjaga surau. Alhamdulillah, karena dari mana sumber itu sebenarnya adalah daripada ilmu yang telah diajarkan banyak ulama-ulama yang mengajar membuka pondok itu sendiri untuk merubah umat itu sendiri. Jadi saya berfikir Sabah itu sendiri kena macam tu. Sebab tu akhirnya saya berusaha buat keputusan, macam mana susah pun insya-Allah saya akan cuba usaha untuk bina sebuah madrasah. Mudah-mudahan saya pun dapat didik umat Sabah ni. Mungkin tak banyak, tapi insya-Allah saya menyumbang. Biarlah saya rasa diri saya macam burung pipit yang mengambil sedikit air dengan paru yang sangat kecil untuk menyiram api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. So saya ibaratkan diri saya begitu. Dan tentulah benda yang saya buat tu sedikit je. Sedangkan umat ni berjuta-juta, tapi saya cuba usaha kerana saya yakin insya-Allah kalau saya cerita pasal kita kena bangunkan madrasah di Sabah, kena banyakkan pondok, insya-Allah saya yakin suatu hari nanti orang akan ikut buat, orang akan buat, dan alhamdulillah dalam masa lebih 10 tahun akhirnya bertambah sekolah agama, bertambah pondok-pondok, bertambah madrasah-madrasah. Alhamdulillah. Bahkan sebelum saya dapat bina madrasah dulu pun, orang lain lebih dulu buat madrasah dari saya. Contohnya di Ranau ni dulu ada 1 je. Sekarang ada 7 dekat sini. Subhanallah. Perubahan Islam di sini tu menggalakkan. Di kampung saya sendiri hanya ada 2 atau 3 rumah orang Islam. Tapi hari ini manusia atau orang kampung saya tidak dapat membendung kemasukan Islam tu dengan ramainya setiap rumah yang ada tu ada orang Islam sekarang ni di kampung saya. Kalau dulu mereka sangat melihat Islam ni no. Aku Kristian, aku agama lain. Tapi kehendak Allah bila kita berusaha, alhamdulillah bertambah orang Islam. Alhamdulillah. Sehingga hari ini makin bertambah. Itulah perkembangan Sabah sekarang semakin baik. Cuma kita kena rancakkan lagi kerana saya melihat biarpun bertambah tetapi dia belum sampai ke satu tahap yang luar biasa. Gitu. Saya tunggu hal itu terjadi biiznillah insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah. Kita sangat bersyukur sebab Abang Nazri Johani dah pun mulakan dan selepas tu ramai yang mengikuti supaya Islam tu terus berkembang di sana. Maknanya memang cantik dah percaturan dan peraturan Allah tu dah susun cantik dah sebenarnya ya. Maknanya bukannya sesuatu yang berlaku tu bukan sia-sia, ada hikmah yang tersimpan untuk kebaikan diri dan juga manfaat untuk sesama Islam juga. Okey, dan antara lagu-lagu yang dinyanyikan semula macam Abang Nazri sebut tadi, antara lagunya Sesungguhnya tahun 2020 terbitan NJM. Okey, kemudian Memori The Zik untuk 3 album tadi lah di bawah Intim Record bersama tu. Itu memang lagu baru lah kan Abang Nazri kan? Memori The Zik ni lagu lama. Lagu sebelum saya Raihan. Jadi kita dulu nasyid ni pun ada yang kita sebut underground. 20 tahun dulu ni nasyid ni pun yang dengarnya adalah pencipta-pencipta nasyid itulah sendiri. Tetapi tak sampai tahap orang yang meminati rock, meminati lagu hip hop, meminati lagu-lagu belada. Dia akan dengar lagu yang dia minat je. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan niat kita yang betul tu, Allah tunjukkan kebesaran. Dengan lagu-lagu Raihan tu, Cina dengar, India dengar walaupun mereka bukan Islam. Itu bukan cerita kosong yang kita dengar orang cerita. Tak. Saya sendiri berjumpa dengan orang-orang ni. Orang Cina, orang India yang mengaku bahawa awak Nazri kan? Raihan, you tahu tak? Kami dengar lagu you. Kami beli dan dengar. Ada pula orang Cina tu kadang, saya dulu dengar album you. Saya dengar sembunyi-sembunyi. Takut mak saya marah, bapak saya marah. Tapi kena tahu juga, saya kena marah. Tapi saya dengar juga, dia kata. Begitulah Allah tu kalau nak membela agamanya dengan cara ini,
dia akan Dia buat orang buka tu hati kan? terbuka hati. Tapi Betul. itulah, kita kenalah hidangkan benda yang baik. Ya, kita nak orang suka masakan restoran kita contohnya. Kenalah masak yang sedap, yang luar biasa, yang agak berbeza dengan orang lain kan. InsyaAllah, mungkin orang tengok tak percaya kan, betul ke sedap masakannya ni? Alah, pujuklah kan, dengan senyuman kita, silakan masuk, terima kasih datang. Sebab kita baik dengan orang, orang pun tenang kan. Tapi kalau kita pergi restoran, duduk lama tak kena layan, lepas tu order lain, datang lain, memang Sekali dalam tu hati je lah cakap, datang sekali tu je lah datang. Jadi memang kita kena ikut Rasulullah SAW kan. Rasulullah Nabi yang paling handsome, bercahaya, akhlaknya indah, pemurah, mendahulukan orang lain, sanggup tunggu orang berhari-hari bila dah janjikan. Jadi siapa contoh kita terbaik? Rasulullah SAW lah contoh kita. Sebab tu di race dalam peringkat awal dulu Raihan ni meletup. Dia mesti, kalau artis ni dia ada siapa idola anda. Dia mesti ada tu. Dalam majalah, soal khabar kita disoal kat radio, mesti kita tanya, Raihan siapa idola Raihan? Jadi takkan kita nak jawab orang lain kan? Betul. Kita dah lagu-lagu dakwah ni kan, dah tentulah kita kena jawab, InsyaAllah idola kita Rasulullah SAW. Bukan kita ngada-ngada, tapi kita takut nak cakap nak mengidolakan orang lain tanpa mendahulukan Rasulullah SAW. Kita kan umat dia dan kita tahu dialah terbaik. Semua orang pun tahu kisah Rasulullah SAW yang senyumannya manis. Orang tengok Rasulullah SAW tu kan, Allahu Akbar, betul lah kau ni Nabi utusan. Dalam satu kisah tu, ketika sahabat-sahabat selalu solat, ada satu budak ni, bila orang Islam solat, dia akan baling. Lepas tu dia bersiul-siul, menyanyi-nyanyi, pusing-pusing, mengganggu lah. Ganggu kan. Jadi para sahabat memang geram lah kan, marah, pergi datang, marah. Sayyidina Umar siapa? Budak tu peliknya, Riz. Sayyidina Umar yang syaitan takut dengan dia tu, para jin takut dengan Sayyidina Umar, ada disebut dalam hadis, kalaulah satu jalan itu dilalui oleh Sayyidina Umar, syaitan akan berani lalu situ. Sampai begitu sekali. Tetapi budak ni punya dia berani, Sayyidina Umar pun dia tak takut. Dia ganggu je orang Islam. Dia bersiul-siul mengganggu supaya orang tak khusyuk. Dia tahu pula tu kan, kalau orang solat tu, aku ganggu ni supaya tak khusyuk. Pintarnya budak tu kan. Tapi satu hari ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah panggil, ya walad, ta'al huna. Rasulullah pegang kepala dia, gosok-gosok dia. Rasulullah tak marah. Bahkan sapu dia dengan kasih sayang kan, dah disentuh dengan tangan Rasulullah tu, dengan Rasul tu betul-benar ikhlas, dengan hati dia mengalir, terasa kasih sayang Rasulullah tu. Lalu budak ni cakap, dia pandang Rasulullah SAW, aku sumpah memang kau betul Nabi lah, kau Nabi, kau lah utusan Allah, aku ikut kau hari ni. Begitu budak tu. Itulah dengan sebabnya idola kita terbaik. Dengan akhlak, idola kita terbaik dengan Rasulullah SAW lah. Nak sebut siapa lagi kan? Selayaknya idola kita Rasulullah lah. Betul, selayaknya apa saja yang kita buat. Alhamdulillah gitu, mudah-mudahan kita mengikutilah jejak langkah Rasulullah SAW. Okey, kita nak terus pada topik bicara kita tadi berkaitan dengan popular di mata manusia belum tentu pada pandangan Allah. Okey, saya sebenarnya tertarik dengan kata-kata Abang Nazri sendiri dalam satu video yang tular eksklusif kisah sebenar Ustaz Nazri Johani keluar Raihan dalam channel YouTube ustazustazah.com yang tular baru-baru ni. Kata Abang Nazri kata, saya bukan orang yang suka populariti dan terasa diri popular itu tak ada dalam diri. Okey, jadi sungguh saya rasa macam Masya Allah Ustaz Nazri ni kan boleh bercakap macam tu kan, sebab saya sangat kagum lah. Sebab dengan peribadi Abang Nazri sendiri, kalau kita tengok video tu, kalau tak viral sekalipun, sebenarnya Abang Nazri dah popular dah. Orang dah mengenali Abang Nazri tu melalui kumpulan Raihan. Bukan sahaja di Malaysia, ya betul, tapi merata dunia. Ketika bersama Raihan kan, secara peribadi lah, apa agaknya pandangan Abang Nazri sendiri terhadap artis, selebriti sekarang ni, musyrik Malaysia sendiri khususnya, yang merasa diri tu famous, popular sampai hilang rasa tawaduk dan juga sifat rendah diri tu dalam diri sebagai seorang pendakwah kan. Musyrik tu kan sebagai penasyid yang menyampaikan sesuatu kebaikan, jadi pendakwah lah. Pada pandangan Abang Nazri macam mana secara peribadi? Apa yang dapat saya bicarakan begini, sebetulnya untuk mencontohi Rasulullah tu senang untuk kita cakap, tapi benar-benar dapat mencontohi Rasulullah SAW tu sangatlah susah, sangat susah. Sebab kita ni lahir dibekalkan dengan nafsu yang banyak kemahuan. Jadi sekiranya kita tidak belajar dari kecil untuk merendah diri, dari kecil untuk mengalah, dari kecil untuk cuba buat kebaikan, kemudian itu tidak cukup. Kita mesti bersandarkan ilmu.
melaksanakan Betul. ilmu, belajar agama, dengar kisah-kisah para sahabat, dengar kisah-kisah Rasulullah, dengar kisah-kisah para wali yang baik-baik. Di mana Rasulullah sendiri diangkat, diutus menjadi Rasul, ada kisahnya. Para wali yang menjadi wali Allah ada kisahnya. Sahabat-sahabat yang hidup di zaman Rasulullah ada kisahnya. Bayangkan orang yang paling kaya di zaman Rasulullah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sangat kaya. Tapi kerana nakkan Allah dan Rasul, dia tinggalkan harta dia. Tinggalkan harta dia, bagi dekat orang apa semua, ikut Rasulullah selai sepinggang. Jadi, bukan susah nak buat benda tu. Kalaulah kita ni tak dapat hidayah, hidayah itu sajalah sebenarnya yang boleh merubah seseorang. Tetapi hidayah ini tidak akan suka-suka turun dalam diri kita, melainkan kita selalu berharap. Kita kena faham dan kena tahu apa yang ada dalam diri kita. Kita ni dalam diri kita tu ada sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat keji. Kalau kita tidak cuba tukar sifat mazmumah tu dengan sifat mahmudah, memang kita tak akan belajarlah nak jadi orang yang rendah diri atau malu untuk buat benda yang di luar tabi'i atau di luar kebiasaan manusia biasa. Sedangkan hari ini begitu banyaknya YouTube para ustaz yang boleh kita dengar, boleh kita hayati, masih ada orang yang tak dengar. Bayangkan kalau zaman 50 tahun dulu, siapa yang nak pesan orang tu jadi baik? Tetapi begitulah sebenarnya, kalau kita tidak cuba untuk belajar, kalau kita tidak selalu bertafakur tentang diri kita, dan kita tidak pernah fikir yang apa yang kita ada bukanlah kita punya. Tak nak fikir macam tu, tak belajar. Satu cara untuk kita ni boleh jadi baik adalah betul-betul merasa apa saja kereta mewah, produk yang laku gila-gila, kecantikan kita, suara kita, kebolehan kita, kalau kita tidak pernah fikir dan cuba merasa menghayati bahawa itu bukan kita punya, sukarlah untuk nak jadi orang baik-baik atau orang-orang yang merendah. Maka jadilah kita orang yang gila populariti, gila harta, gila kekayaan. Lepas tu bila dah kaya, tunjuk pula kekayaan tu pada orang. Kasut aku ada apa banyak gini, baju aku dah gini, kereta aku dah banyak ni, duit aku. Tunjuk duit lagi. La haula wala quwata illa billahil azim. Kita tidak akan merendahkan mereka, tetapi kita cerita dari mana datang jadi macam ni. Kerana kita tidak pernah belajar menghayati sifat Rasulullah macam mana, sifat para sahabat macam mana, dan kita tidak belajar dan cuba menghayati Allah tu macam mana. Allah yang Maha Kuasa tu dia beri kita bila-bila masa. Jadi kita tak mau fikir benda macam tu. Berbeza dengan orang kafir, orang Illuminati, Zionis ni, Yahudi ni, mereka ni memang jelas-jelas ikut jalan Dajjal. Dia orang tu dah tak kisah dunia ni, dia memerintah dunia ni dah memang nak tunggu Dajjal keluar. Itu lain, itu tahap musuh Islam dan musuh Imam Mahdi yang akan datang ni kan. Akan sampai masanya. Tetapi kita ni yang manusia di sini biasa-biasa ni, susah untuk kita jadi orang baik kalau kita tidak kenal diri kita, belajar kenal diri, kenal Allah, kenal Rasulullah, dan betul-betul cuba untuk jadi orang sabar. Waktu orang marah kita, kita tak cuba tahan diri kita untuk tidak marah. Waktu orang nak minta tolong, kita tak cuba tolong. Waktu orang puji kita, kita tak pernah cuba rasa yang pujian tu bukan untuk saya, itu pujian hanya untuk Allah SWT. Jadi benda ni kena latih dalam diri. Kalau kita tak latih, kalau kita tak kenal kita ni adalah hamba yang tak punya apa, memanglah susahlah nak jadi orang baik-baik. Sebab tawaduk tu memang nak cari susah lah. Betul-betul. Tawaduk tu kena dilatih. Jadi tawaduk tu apa? Rendah diri. Macam mana nak rendah diri? Satu je. Apa yang kita ada adalah pemberian Allah. Allah yang punya. Memang dah banyak dah bukti kalau Allah kata ambil, ambil. Kalau tak bagi, bagi. Ada orang pula minta tak bagi kan. Begitulah sebenarnya. Jangan kita salahkan orang yang bersifat layan, sifat-sifat keji ni. Jangan kita salahkan. Kita harus kasihan. Kita harus kasih. Sebab apa? Kita kena nilai diri kita. Allah, susahnya lah kita nak jadi orang sabar. Memang susah. Nak jadi orang baik ni susah. Jadi kena hayati benda tu. Jadi kita pandang orang ni, jangan kita tambah buruk dia. Kita kena fikir diri kita. Aku kalau popular macam dia pun mungkin aku ni jadi bodoh juga, jadi kurang ajar juga kan. Lebih lagi daripada kan? tu. Mungkin lebih lagi. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, pimpin aku ya Allah, pimpin aku. Gitu. Kita kena gitu selalu. Kena didik jiwa kita sendiri kan. Kita kena didik jiwa kita. Janganlah kau, apalah kau ni. Ada orang dia tak suka dengar suara dia sendiri. Macam tak nak dengar suara sendiri. Tapi saya dulu peringkat awal tu memang saya tak suka dengar suara saya. Tapi saya cuba terima suara saya dan saya cuba pelajari kenapa orang suka. Saya sendiri kaji benda tu. Kenapa orang suka?
paling-paling saya dapat jawapannya, mungkin kebesarannya hanyalah niat yang ikhlas, itu je. Lillahi ta'ala, itulah kebesarannya sebenarnya, insyaAllah. Sebab ada je orang yang suara sedap tapi tak menarik perhatian orang kan. Mungkin Allah tak Ya, betul. izinkan dari Itu segitu betul juga. kan. Betul. Pastinya daripada pengalaman Abang Nazri sendiri, semua tu mesti boleh berikan pengajaran dan juga pedoman buat kita semua, insyaAllah. Okey, menarik. Lepas ni kita nak kongsikan pula tentang kolaborasi antara lagu-lagu lama dan juga baru yang sekarang ni tengah trending, Laila Majnun. Katanya dah capai sampai beratus-ratus ribu tontonan. Kita nak cerita lepas ni, Abang Nazri. Okey, kita rehat kejap. InsyaAllah. Lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Abang Nazri Johani dalam Jom Santai Malam. Masih lagi bersama saya Rizal Ismail dan tamu istimewa kita jauh dari seberang laut ni daripada Kudat, Abang Nazri Ranau. Daripada Ranau. Okey, seberang laut. Dapat juga bersama dengan kita hari ni. Kita dah cerita macam-macam tadi berkaitan dengan album, berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ni juga. Okey, dan alhamdulillah sebagaimana yang kita ketahui, Abang Nazri Johani ni pun bermula dengan kumpulan Nada Murni, kemudian Dezik dan Raihan lah sekarang alhamdulillah bergerak secara solo dan ada beberapa lagu yang berkolaborasi dengan beberapa orang artis, antaranya Laila Majnun dengan One Part dan juga Arif Bahran, lagunya Sebenarnya Cinta. Kat situ pun capaian YouTube view dia pun dah 420,000 dah. Dwi Dina Hijriana, itu lagu cover sesungguhnya pada 2020. Ya, betul. Terbitan NJM dah pun 3,700,000 lebih dah. Alhamdulillah, tahniah kepada Abang Nazri Johani. Dan yang terkini Laila Majnun, memang saya rasa hari-hari saya dengar kot lagu tu. Okey, dan dah dapat tontonan 169,125 view. Alhamdulillah, tahniah kepada Abang Nazri Johani dan juga One Part. Terima kasih Allah untuk lagu ni. Okey, mungkin nak cerita sikit lah siapa punya idea sebenarnya untuk terbitkan lagu Laila Majnun ni. Abang Nazri boleh cerita sikit. Begitulah, saya selalu diam, merancang, tapi saya tunggu betul-betul gerak hati yang kuat, yang mampu saya jalankan. Jadi begitulah yang berlaku dengan saya selama ni. Saya hanya banyak berdiam diri, tetapi kawan-kawan sentiasa membawa saya agar berkarya. Lagu-lagu saya yang belum saya keluarkan, belum saya rakam pun banyak dalam simpanan saya sebenarnya, tapi belum saya rakamkan. Apa yang dapat saya rakamkan itulah satu-satunya lagu baru yang saya rakamkan, lagu Sebenarnya Cinta dengan Arif Bahran tu. Tiba-tiba tahun ni, kurang sebulan yang lepas, sebetulnya dengan One Part ni di bawah pengurusan Tarbiyah Sentap tu, dah berbulan-bulan sebenarnya. Saya rasa dah lebih daripada 6 bulan ke dekat-dekat setahun permintaan mereka untuk berkolaborasi dengan saya tu. Oh, dah tanya lama lah maksudnya, Abang Nazri. Dah tanya lama sebenarnya. Tapi pihak Tarbiyah Sentap pun sentiasa juga bertangguh. Sehingga bulan lepas saya tanya pada Tarbiyah Sentap, apa masalah jadual tak dapat ditetapkan, masa recording tak dapat ditetapkan, apa masalahnya? Kami terpaksa fikir betul siapa artis yang kami nak bawa bersama Abang Nazri ni kan, dia kata. Yelah, legend kan Abang Nazri. Jadi mereka fikir hampir setahun siapa nak bawa. Itu hakikat dia dan cerita sebenarnya. Sehingga saya perlu cakap, okey gini, dah ada artis, sekarang dah ada katanya. Saya bagi masa minggu depan sekian-sekian hari kita recording, lepas tu buat MV video gitu. Bila saya dah cakap gitu, alhamdulillah terus berjalan. Beberapa hari tu pergi ke studio Tarbiyah Sentap, bincang-bincang, cerita-cerita, terus recording. Alhamdulillah. Jadi itulah, percayalah, sebanyak mana kita merancang pun tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah SWT. Betul, dengan izin Allah. Itu yang kita kena selalu begitu. Tapi kita tidak salah merancang, sebab kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam peperangan, kehebatan Rasulullah SAW sendiri di zamannya dengan para sahabat, itu semua dengan pemikiran dan perancangan juga. Kemudian bila merancang, baru Allah turunkan bantuan, Allah turunkan
idea-idea yang baik, gitulah. Jadi bukan maksudnya tidak perlu merancang, perlu juga kita merancang. Nanti insya Itu Allah salah satu berserah pada usaha lah Allah kan, SWT. Abang Nazri? Ya, usaha tu kena ada. Macam mana duit nak datang kalau Yelah. contohnya cari pisang dan cari tepung, jual pisang goreng pun tak buat. Contohnya lah. Yelah. Tapi saya percaya orang jual pisang goreng hari ini pun boleh dapat pendapatan 10 ke 20 ribu kalau dia punya Betul. cawangan dah ada 20 tempat. Betul Jadi caranya gitu. kan? Betul caranya. Memang Allah dah sediakan rezeki untuk kita. Jadi bukan kita cari-cari itu sebenarnya. Kita hanya perlu buat sesuatu dan Allah datangkan rezeki itu. Jadi kita kena yakin bahawa Allah yang Maha Pengasih Penyayang tu, orang kafir pun dia bagi rezeki kan. Betul. Orang yang menghina Allah tu sampai menghina Allah pun hidup dengan rezeki yang banyak. Kenapa begitu? Lebih kaya daripada Sifat orang yang beriman kadang-kala ya. Lebih kaya daripada orang beriman. Bahkan bunuh orang Islam lagi macam-macam lah kan. Na'udzubillah, la haula wala, minta maaf cakap gitu. Tapi itulah hakikatnya. Kenapa mereka jadi senang? Jangan lupa, Allah lah yang Maha Pemurah. Zat yang Maha Pemurah. Tak boleh tanding. Kalau Allah punya pemurah, orang jahat, orang baik, orang bodoh, orang pintar, dia bagi rezeki. Kalau kita, orang dah hina kita, tak payahlah. Sekali itu je lah aku datang. Gitu. Kan? Kita manusia Tobat begitu dah tak kan. datang lepas tu Ada kan kesempurnaan Allah. Kalau kita manusia, nak benda yang cantik je kan. Yang tak cantik tak mau. Nak Tak tempat mau. yang indah, selesa je. Yang tak selesa tu tak mau. Allah, dia ciptakan semua tu. Dia berikan kesakit, dia berikan ubat, dia berikan orang sedih, dia berikan kegembiraan. Itulah kehebatan Allah SWT. Dia berikan semuanya. Gitu. Sebab itulah kita kena kenal dia tu. Kita kena selalu Allahu Akbar. Maafkan aku ya Allah. Aku nak sangat lebih ya Allah. Minta maaf pada muka aku. Tak dapat pun semua. Dapat sikit. Gitulah contohnya kan. Kena selalu salahkan diri diri. sendiri. Muhasabah diri. Ya, jadinya walaupun kolaborasi tu dah lama dirisik-risik, tapi alhamdulillah dah pun berjaya sekarang ni, mendapat tempat. Dah ramai pun orang suka, dah semakin trending tu, maksudnya ramailah yang menanti lagu tu. Apa agaknya isi ataupun intipati di sebalik lagu Laila Majnun ni? Abang Nazri, kisah Alhamdulillah, terima kasih soalan tu. Bagus soalan tu. Sebenarnya kisah Laila Majnun ni banyak orang ceritakan, para ustaz, para ulama, orang biasa banyak menceritakan tentang Laila Majnun. Kita bersama Tarbiyah Sentap dengan One Pass tu, mereka dah rancang liriknya adalah menceritakan cinta yang sebenar-benarnya agung tu adalah cinta pada Allah. Itulah isi sebenar lagu tu. Jadi saya sendiri sebenarnya dia ada, kenapa dia dikatakan Laila Majnun tu sebenarnya Laila tu sebenarnya adalah dia adalah di sebalik rahsia la ilaha illallah juga. Jadi hanya pada Allah saja yang kita kena ingat. Hanya Allah lah yang kita kena cinta. Sebab barang siapa yang mendapat cinta Allah, insya-Allah seluruh dunia ni akan mencintainya, insya-Allah. Maksudnya kalau ada pun orang benci, terlalu banyak orang yang akan suka. Tapi betulkah kita dah dapat? Sekarang ni kita cerita je ni kan. Jadi kita kena usahalah. Ada orang asyik doa nak kaya kan, tapi tak minta ya Allah berilah. Bukan, dia tak minta satu doa yang ya Allah berilah aku cinta padamu, berilah aku cinta padamu, berilah aku rindu padamu. Itu jarang orang minta gitu. Betul. Yang orang minta keselamatan, kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi itulah jarang orang yang yakin minta agar dapat mencintai Allah. Allah itu adalah jalan segala-galanya kebahagiaan. Jadi itulah rahsia Laila Majnun punya lagu ni. Kita dah sama-sama tahu ni, saya pun tak ada niat lain untuk populariti. Mungkin diorang pun tak buat benda macam tu, tapi nak sampaikan hajat Ustaz Adnin dalam Tarbiyah Sentap tu, nak berusaha kembalikan juga lagu nasyid ni agar trending, didengar dan diterima lagi. Itu niat-niatnya kan. Niatnya nak mengagungkan benda yang mengajak orang supaya kau baik, kau cintalah Allah, cinta Allah. Allah tu cinta sebenarnya. Cinta manusia ni hanya sedikit je kan, sekelumit cinta. Disebut di situ kan. Kemudian rahsia lain, musiknya yang bagus, lirik yang bagus, melodinya bagus, of course. Itu memang, itu adalah benda yang macam mana dalam satu masakan, rasa yang baik. Resepinya. Jadi resepi itu kena juga betul. Suara kena bagus, orang yang menyanyi itu pun kena bagus, muzik kena bagus gitu kan, mesejnya kena bagus. Tapi ada satu rahsia lagi di situ sebenarnya. Saya dapat melihat kebijaksanaan Tarbiyah Sentap tu. Tarbiyah Sentap berjaya membuat Nazri seolah-olah satu ketika dulu Raihan. Perasan tak? Sebab
Saya sendiri pun heran kenapa One Pass punya suara hanya seolah-olah backup di situ. Macam Raihan backup tu dulu saya lah kan. dengar harmoni. Sedangkan dia adalah satu kumpulan yang perlu Betul. ditunjulkan. Vokal dia kan. So kenapa tidak ada verse atau rangkap yang nanti ada satu solo daripada One Pass yang jelas. Setiap part satu tu ada rangkap. vokal lah maksudnya. Tapi dia nampaklah vokal dia kan. Tapi tak, dia tunjulkan di situ Harmonize. One Pass backup aja backup situ macam ini dah macam style Raihan dulu. Ada satu vokalis yang muncul, kemudian Raihan buat backup yang sedap gitu. Jadi dia bergabunglah dua kekuatan tu. Saya tak tahulah kalau memang Tarbiyah Sentap tak fikir benda ni. Tetapi saya melihat rahsia tu dekat situ. Tak, bila Abang Nazri cerita tu baru saya betul lah. Sebab dengar lagu tu kan dengan harmoni suara vokal Abang Nazri, kemudian yang tu backup. Betul? Mengembalikan itulah aura kekuatan lagu tu. Dia kembalikan sebenarnya. Dan itulah memang hajat admin dan Tarbiyah Sentap tu nak kembalikan aura lagu nasyid yang pernah timbul satu ketika dulu. Dia ada niat tu. Tapi macam mana nak buat? Kan benda tu bukan senang. Betul. Boleh ke kita sekadar macam backup je ke situ, sedangkan kita nak juga One Pass tu dikenal. Tapi sekarang ni orang kenal tak One Pass? Kenal kan, walaupun dia tak tunjulkan vokal di situ kan. Kenal sangat kan. One Pass lah sekarang ni kan. So begitulah. Jadi dia ada style kan. Bila nak promo, jangan lupa dengarkan lagu terbaru saya Nazri Johani featuring One Pass. Lepas tu ada satu lagi message, jangan lupa dengarkan lagu terbaru kami Laila Majnun kami One Pass featuring Nazri Johani. Dua-dua tu dia buat. Jadi kau aku kau kan. Sama je. Kita tak ada apa sebenarnya. Kita equal je. InsyaAllah Allah lah yang akan bagi apa dia nak bagi. InsyaAllah. Jadi itulah resepi-resepi kekuatan tu. Jadi Alhamdulillah saya pun nak ucap tahniah juga dengan Tarbiyah Sentap dan Ustaz Adnin sebagai ketua di sana. Kerana benda yang kita buat dia Alhamdulillah berjaya. Syukurlah. Okay. Biarlah dengan kejayaan ni nanti Allah datangkan rezeki kita. Itu hak Allah nak memberi. Biarlah gitu saja insyaAllah. Sekali lagi kita nak ucapkan tahniah kepada Abang Nazri Johani dan juga kumpulan One Part. Saya pun tadi baru bila Abang Nazri cerita pasal memang betul bila dengar balik Abang Nazri solo, tiba-tiba dia orang backup, padahal dia orang satu kumpulan yang ada vokal. Sepatutnya dia orang nyanyi juga kan. Betul, memang pastinya itu salah satu cara ataupun strategi sebenarnya untuk mengembalikan zaman kegemilangan Raihan tu sendiri. Okey, lepas ni kita nak cerita sikit tentang Raihan. Kita nak rehat kejap Abang Nazri. Okey, kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Nazri Johani dalam Jom Santai Malam. Artis baru terbaik berkumpulan jatuh kepada Raihan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sesungguhnya puja-pujian itu hanya layak padanya. Juga kepada ibu bapa, adik-adik yang banyak memberi sokongan juga untuk kami. Dan sesungguhnya ingatlah Allah, hati kami menjadi tenang. Assalamualaikum. Kembali bersama saya Rizal Ismail dan Abang Nazri Johani. Alhamdulillah masih lagi bersama dalam Jom Santai Malam. Okey, tadi kalau kita lihat video tadi ya, Anugerah Industri Muzik bermula 1998, Anugerah Industri Muzik kelima. Okey, Raihan dah pun dapat artis baru terbaik berkumpulan, album nasyid terbaik, album terbaik Anugerah Kembara dan pelbagai lagi anugerah ya di AIM berikutnya hingga tahun 2009. Saat itu memang saat yang paling gemilang lah untuk kumpulan Raihan sendiri. Okey, persembahan vokal terbaik di dalam lagu Asubuhu Badak dan merata tempat lah. Masa tu dah pergi ke Eropah, Timur Tengah, China. Okey, dan banyak lagi tahniah kita nak ucapkan kepada Abang Nazri Johani dan juga kumpulan Raihan sendiri. Hampir 13 tahun juga ya Abang Nazri bersama Raihan ya. Okey, mungkin nak cerita sikit lah apa antara kenangan terindah ya ketika bersama dengan kumpulan Raihan ni. Pastinya banyak lah kan sebab 13 tahun tu masa panjang yang sangat lama lah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa saya kata saya tak suka populariti? Sebenarnya saya tafsir diri saya tu. Kenapa saya ni macam dia bukan menyatakan jiwa kita sebenar tu, tapi saya fikir diri saya kenapa saya tak macam orang lain ya. Bila nak pergi luar negara happy, bila populariti ni macam rasa diri terkenal. Saya tengok dalam diri saya tak ada pula perasaan tu, tak ada rasa macam hebat. Kenangan indah tu
kadang-kadang saya nak jawab pun susah sebenarnya. Sebab saya rasa macam selama saya berada dalam Raihan tu macam jiwa saya ni moderate dan okey, ini kerja sini kena buat, ni kerja dakwah ni kena buat, kena pergi nyanyi sana, ini semua kerja dalam kerja dakwah ni ini kerja menyampaikan dakwah itu. Tapi kenangan manis ni bila kita dijemput ke South Africa. Mungkin saya boleh kongsikan benda tu memang kenangan manis lah. Sebab apa? Kita terbit album sini dan kita dipanggil buat persembahan di sana. Bila kita sampai di South Africa, orang South Africa dah hafal lagu yang baru je terbit beberapa bulan lepas. Begitu. Allahu Akbar. Luar biasa. Boleh dia orang hafal lagu ni. Kalau nak fikir dulu YouTube tak adalah macam sekarang kan, dia trending orang semua tahu. Lepas tu dia orang siap translate in African punya language. Bahasa. Dia ada bahasa dia orang sendiri kan. Dialek dia. Tuhanku, dialek dia sampai begini sekali. Tapi saya tu selalu relate kan, ya Engkau Maha Kuasa, ya Allah, Engkau lah yang buat benda ni semua jadi begini. Bukan kami, bukan aku, ya Allah. Ini memang kuasa Kau lah. Sejujurnya, nak nyanyi lagu Raihan, sukar untuk betul-betul feel. Sebab apa? Ini rahsianya. Kenapa? Sebab dia tidak banyak alat muzik yang buat kita feel. Betul. Contohnya seruling, gitar keyboard kan. Sekarang ni kalau kita dengar lagu selawat, lagu seruling yang orang buat dalam YouTube, ya Allah, sedapnya dengar. Kadang-kadang terhayal dengan muzik tu. Betul. Bukan senang nak jadi lagu Raihan tu, nak bawa perasaan full heart kita, macam bawa semua kita punya feel tu, untuk tu sangat berat untuk nak bawa. Sebab muzik kita tu hanya bunyi ketukan gitu je. Mungkin itu juga rahsianya di sisi Allah SWT. Sebab kita dah tak mengharap percussion tu dah. Kita dah, ya Allah, bismillah, tolong aku ya Allah. Semoga aku buat persembahan ni baik. Dan bawalah perasaan yang sejujur-jujur untuk diri kita lantunkan suara. Kenangan manis tu, lagu yang sebegitu, seluruh perjalanan Raihan tu sebenarnya adalah kenangan manis sebenarnya. Kalau nak dikatakan kenangan manis. Kemana kita pergi, lagu Raihan tu begitulah. Bukannya dengan muzik yang hebat. Tapi subhanallah, setiap tempat yang kita pergi tu memang bukan orang Malaysia yang tinggal di situ nak datang lagu kita. Tidak. 1-2 mungkin ada. Tetapi memang komuniti Muslim yang ada di negara Rusia, di Perancis, Kanada, South Africa, di Hong Kong, di Indonesia, di Singapura, Thailand. Memang komuniti di situ yang nakkan kita dan mereka sanggup panggil. Walaupun perbelanjaan mereka besar, zaman tu tiket saja sangat mahal. Sekarang ni harga tiket kira dah separuh tu, alhamdulillah kan. Kalau dulu ya Allah mahal tu. Banyak benda yang buat kita berat ni. Tanggungjawab orang bayar kita mahal tiket dekat sana, nanti nak kena jaga diri, kita nak kena jaga kesihatan supaya boleh nyanyi. Saya sampai habis suara bila pergi ke luar negara. Sebab apa? Belum tarikh show-nya, katakanlah tarikh show-nya 10 hari bulan. 1 sampai 9 tu asyik menyanyi hari-hari dengan lawatan ke rumah orang kenamaan, lawatan ke sekolah, sampai lawatan ke penjara pun kena pergi bawa nyanyi di situ. Subhanallah, suara tu habis, Riz. Suara yang saya bawa untuk 10 hari bulan contohnya lah tu, pada sampai hari waktu persembahan tu, hanya suara yang tinggal 60%, 70%. Lepas tu kita terpaksa bertawakal dengan Allah. Ya Allah, suara aku ni dah tinggal ini je. Berserah padamu ya Allah. Dan alhamdulillah bila kita nyanyi, dan kita tu kadang-kadang bukan Raihan saja yang ada tu. Raihan memang kadang-kadang ada 4 kumpulan, 3 kumpulan, dan Raihan dah letak kat ujung sekali. Penat kita tunggu. Orang dah nyanyi hebat-hebat, dan orang dah penat tepuk tangan, orang dah penat macam-macam lah. So kadang-kadang kita fikir, nanti masa kita ni orang suka lagi orang tak boring ya? Pula ya. Okay. Orang boring dah kan. Tunggu, Dah lama sangat tunggu. Tapi ya Allah, luar biasa. Bila kita mula nyanyi, sama juga orang tu punya momentum dia. Momentum dia. Daripada saya awal. pun dalam hati, orang ni, ya Allah, masih okey dia orang ni. Jadi sedangkan orang tu, orang lain nyanyi dengan muziknya yang hebat-hebat kan. Hebat-hebat. Itu dengan muzik yang sangatlah terbatas. Tapi alhamdulillah penganjur tu pun happy sangat, puas hati orang kan. Sampai datang jumpa saya, jumpa kita bercakap, bagus, you are amazing, thank God gitu. Saya pun berfikir dengar cakap dia kan, tengok dia gitu. Ya ke? Betul ke tu? Dah lah saya tu suara tinggal 70%. Yelah dah. Bukan 100% lagi. Dah kita tu nak menyanyi dah terpaksa guna ilmu yang
ilmu suara yang dah betul-betul pernah kita belajar kan. Kalau tidak, Supaya masa keluar juga bercakap, suara tu. supaya keluar suara. Masa bercakap Riz, suara ni dah serak dah. Oh, Orang dah. pun tengok saya bercakap dah Husky serak. tu. Tapi masa menyanyi boleh pula dia ni. Saya pun tak tahu yang saya boleh nyanyi lagi sebenarnya. Atas pentas tu saya dah bertawakal dah. Ya Allah, aku berserah padamu, nyanyilah. Jadi alhamdulillah dengan ada gabungan harmoni yang bagus daripada kawan-kawan Raihan tu. Kemudian mungkin niat kita di situ tulus lillahi ta'ala membawakan tanggungjawab dakwah tu sampai di telinga orang, sampai ke hati orang. Sampai ke Tapi hati. ya, kita kena tengok juga rahsia di sebalik tu, kita kena tengok juga rahsianya. Apabila Allah mahu mengangkat kalimahnya, maka Allah akan membuka hati orang. Itulah juga sebenarnya rahsia yang terbesar tu, gitu. Betul tu. Kalimah Allah tu yang membuka hati siapa sahaja yang mendengar lagu-lagu Raihan tu kan. Bila bercakap tentang konsert Raihan di luar negara. Okay, sekarang ni insyaAllah pada 26 November kumpulan Raihan bakal mengadakan konsert Garis Masa. Mungkin ada kata-kata semangat ataupun support, dan sebenarnya kita sama-sama penonton juga doakan yang mudah-mudahan masa konsert tu Abang Nazri pun akan turut sama. Mana tahu ada rezeki kan. Okay, Tiba-tiba kan, mana tahu. Tiba-tiba Kejutan muncul, alhamdulillah gitu kan. Jadi itu mungkin ada harapan saya, saya support untuk kan. usaha Raihan ni kan. Saya pun berharap dia berjaya, insya-Allah. Mudah-mudahan Amin. belilah tiketnya insya-Allah. Datanglah ke persembahan konsert Raihan ni walaupun saya tak ada. Saya tetap mengharap mereka berjaya. Memang dalam hati saya ni, kalau Raihan tak tanya saya nak ikut atau tidak, mungkin saya kena betul-betul rendah diri lagi. Mungkin saya kena tanyalah. Sampai begitu saya punya rasa nak tolong Raihan tu. Kalau mereka tak sanggup bersuara untuk saya, tak apa. Saya tengah tunggu saya punya gerak hati ni. Ya Allah, cakap kalau perlu saya yang tanya, saya akan tanya insya-Allah. Masih ada masa ni. Masih ada masa. Lagu Raihan insya-Allah saya masih ingat. Tak cukup latihan pun insya-Allah boleh tu. Kan? Bukan apa Abang Nazri, sebab sebelum ni saya pernah temu bual Cik Am Raihan kan. Sebab dia kata untuk penampilan istimewa artis-artis lain tu belum lagi dirancang. Mungkin nama Abang Nazri Jani tu mungkin ada kan. Saya harap-harapkan begitulah. Sebab saya pun plan memang nak pergi juga tu. Ya, mudah-mudahan. Konsert tu kan. Sebab kita masih merindukan lagi Abang Nazri Jani bersama dengan Raihan. Okey, kita doakan yang terbaik. InsyaAllah. Kita tak tahu ni. Saya tak pandang harapan saya. Saya pandang harapan pencinta Raihan ni yang rindu, yang betul-betul dah letak dalam jiwa mereka sejak mereka umur 5 tahun, 10 tahun dengar lagu ni. Berapa banyak yang cakap dengan saya bila saya TikTok live kan. Keluar tu Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya dengar Ustaz dari kecil dulu Ustaz, sampai saya besar saya dengar. Jadi harapan saya bukan harapan saya. Harapan saya adalah mudah-mudahan dapat mengubati kerinduan pencinta-pencinta nasyid Raihan ni dengan tiba-tiba nanti Nazri boleh ada di konsert tu kan, insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan lah. Saya pun tak tahu ni, saya berserah pada Allah SWT. Cuma saya sampai berfikir, perlukah aku tanya? Tak apalah, mungkin saya perlu tanya. Tapi belum sampai saatnya, sebab kita masih ada sedikit ruang. Mudah-mudahan kehendak Allah tu kalau dia nak boleh terjadi. Tapi kalau maaf cakaplah, kalau memang Raihan merancang tidak melibatkan, Allah tak akan nak letak rasa tiba-tiba nak tu pula kan. Semuanya benda yang Allah beri ni pada kita ni dalam hidup kita, mesti benda yang kita pernah berniat. Betul. Kecuali para wali ni, kalau kekasih-kekasih Allah ni, dia nak Allah saja dia nak. Lepas tu Allah lah yang bagi dia macam-macam. Itu lain cerita. Sebab dah betul-betul mengharapkan Allah SWT kan, full heart dah. Ya Allah, aku nak kau je. Kalau Allah dah sayang, dia bagi macam-macam dah gitu. Betul. Tapi ini berbeza dengan manusia. Manusia mempunyai perasaan dan rahsia hati masing-masing. Kalau dia tak sebut dalam hati dia, mana mungkin Allah nak jadikan kenyataan. Tapi kalau dia sebut, insya-Allah mungkin Allah lah yang akan mengaturnya. Memang saya insya-Allah sedia demi peminat-peminat, pejuang-pejuang hiburan nasyid ni yang berjuang selama ini menyokong supaya nasyid ni diterima oleh banyak peringkat demi mereka ini, demi dakwah. Saya rela bila-bila masa saja insya-Allah untuk kerjasama Raihan tu, insya-Allah. Bukan apa kalangan dalam TikTok tu Abang Nazri. Saya sendiri pun mengharap benda yang sama. Sebab betul, memang merancang untuk hadir juga kan ke konsert tersebut. Okey, mungkin untuk konsert nasyid legenda ni, mungkin ada kata-kata nak lalukan peminat-peminat yang dah beli tiket, katanya dah hampir sold out dah Abang Nazri, kata tiket yang untuk konsert nasyid legenda tu kan. Ya, saya dengar waktu kami press conference tu pun dah
60% terjual masa tu. Sekarang ni mungkin sudah dekat-dekat nak habis tiket tu. Saya nak ucap jutaan terima kasih pada semua peminat nasyid yang sanggup beli walaupun mungkin sedikit mahal tiket tertentu tu, tapi betul-betul mereka tunjukkan support tu. Nak datang nak tengok kan. Jadi terima kasih banyak-banyak, mudah-mudahan Allah balas dengan limpahan rezeki lah. Sebab setiap wang ringgit yang kita korbankan untuk jalan Allah itu mudah-mudahan Allah pulangkan ganda-ganda, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pulangkan kembali dengan berlimpah-limpah lagi, insya-Allah. Amin, mudah-mudahan insya-Allah. Okey, Amin. mungkin apa perasaan Abang Nazri sendiri dapat satu pecah semula ni untuk bersama dengan Nanda Murdi, dengan Rizik kan, kembalikan zaman kegemilangan dalam konsert tu nanti? Saya lebih melihat kepada keadaan nasyid sekarang ni, alhamdulillah benar perindu-perindu nasyid ni masih banyak dan masih sentiasa menunggu. Jadi alhamdulillah itu dapat memperlihatkan keadaan tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita lagu-lagu nasyid ni akan terus diperjuangkan dan peminat-peminatnya akan terus menyokong bila mana kita buat konsert, bila mana kita keluarkan lagu-lagu baru di YouTube. Mereka akan dengar, subscribe. Kita sangat menghargai apa yang mereka buat lah, insya-Allah gitu. Ya, alhamdulillah. Kita doakan juga apa saja usaha Abang Nazri Johani dalam kerjaya seni dan juga sebagai pengasas untuk Mahat Tahfiz tu semuanya berjalan lancar, dan pastinya bila kita niatkan Allah, insya-Allah pastinya ada bantuan Allah, ada bantuan Allah untuk kita. Amin. Sebagaimana yang Abang Nazri cerita tadilah. Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita sebenarnya dah sampai ke penghujung siaran untuk Jom Santai Malam. Lama sebenarnya dapat bersama dengan Abang Nazri Johani. Alhamdulillah, terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama kita untuk Jom Santai Malam. Kata-kata akhir untuk penonton kita. Okey, alhamdulillah, terima kasih pada semua penonton yang dah tengok video ni nanti dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon ampun maaf jika ada salah tercakap. Saya minta maaf. Mungkin terlebih cakap, dan saya minta maaf juga dengan Riz kerana saya rasa panjang saya bercakap, banyak benda yang saya ceritakan. Mudah-mudahan saja itu semua menjadi rencah yang membangkitkan hiburan nasyid ni, dan mudah-mudahan saja itu semua menjadi kebahagiaan bagi mereka yang sentiasa nak tengok nasyid ni terus berkarya dan terus berada di arena seni negara kita ni, insya-Allah begitu. Amin, amin. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan insya-Allah Allah makbulkan setiap apa sahaja kata-kata Abang Nazri Johani sepanjang kita berbicara dalam Jom Santai Malam ni. Okey, gambaran saya di akhir ni tentang Abang Nazri Johani ni, yang pertama sangat berbakat, yang kedua anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga ada kelakarnya sebenarnya Abang Nazri ni. Okay, betul, saya sangat suka buat lawak sebenarnya. Sebab bila kita bola tadi kelakar juga Abang Nazri banyak. Okay, terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada Abang Nazri Johani, dan terima kasih kepada anda yang menonton channel YouTube Rizal Ismail Official. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe YouTube channel Rizal Ismail. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe YouTube channel Abang Nazri Johani juga, Nazri Johani Official. Terima kasih. Ya, okey, insya-Allah berjumpa lagi di lain pertemuan bersama saya Rizal Ismail untuk perkongsian yang lebih menarik bersama dengan munsyid-munsyid yang lain pula, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Amin, amin. Jom datang ke konsert Garis Masa Raihan 26 November nanti di Stadium Malawati Shah Alam. Dapatkan tiket anda di tickettoyou.com.my. Kita harap semoga konsert ini berjalan lancar dan semua yang di luar sana dapat membeli tiket dengan segera. Harapannya agar sold out, dan juga boleh juga menonton secara online juga nanti, insya-Allah. Kita nak beritahu tiket dah habis. Tiket untuk konsert fizikal habis sudah. Jangan sedih. Jangan risau. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Anda boleh tonton konsert ini secara online pada 9 Oktober 2020.